Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okay, hari ini kita nak masuk kepada tema yang baru, iaitu tema 3, penerokaan unsur dalam alam. Okay, dalam tema 3 ni, kita ada kebanyakan tema 3 ni dia lebih kepada subjek kimia lah. So kalau kamu tengok kepada buku teks kamu, buku teks kamu untuk tema 3 ini, topik yang pertama yang kamu perlu belajar ialah unsur dan bahan. Sebenarnya benda ini kamu sudah belajar semasa mostly bab ini kamu sudah belajar semasa tingkatan 1. So yang ni dia hanya tambah beberapa subtopik yang perlu kamu tahu untuk tingkatan 4. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu asas jirim. Dalam asas jirim kamu sudah belajar semasa tingkatan 1, iaitu terdapat 3 jenis zarah, iaitu atom, molekul dan ion. Pernah dengar? Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom ini adalah unit yang paling asas di dalam unsur. Atom satu sahaja. Bilangan atomnya adalah satu sahaja. Untuk molekul, gabungan 2 atau lebih atom, maksudnya atom ni bergabung banyak-banyak, lebih daripada 2, kita panggil dia sebagai molekul, yang mana terdiri daripada sama ada atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Contoh atom yang sama, gas oksigen. Gas oksigen terdiri daripada 2 atom oksigen. Kalau yang berbeza, contohnya yang sama tadi oksigen, so O2. Yang berbeza contohnya gas karbon dioksida, CO2, yang mana terdiri daripada atom karbon, 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Untuk ion ialah zarah yang bercaj, sama ada bercaj positif ataupun bercaj negatif. Yang mana ion ini terbentuk apabila atom tadi dia akan mendermakan atau menerima elektron, accept or donate the electron. Bahan atom, kita pergi one by one ya. Bahan atom tadi cikgu dah cakap, bahan atom dia terdiri daripada satu unsur sahaja. Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja, yang mana selalunya adalah unsur logam. Apa contoh-contoh unsur logam? Contohnya emas, perak, iron, besi, gas nadir. Gas nadir ini dalam kumpulan, kalau dalam jadual berkala yang kamu sudah belajar semasa tingkatan 1, dia terdiri daripada kumpulan 18 hujung sekali. Dia adalah gas, tetapi dia terdiri daripada monoatomic gas, iaitu hanya satu atom sahaja. Selalu yang cikgu selalu ajar, oksigen contohnya terdiri daripada 2. Gas mesti ada lebih daripada 2, tapi untuk gas nadir dia terdiri daripada satu atom sahaja. Helium, neon, xenon, ini adalah contoh-contoh gas helium. Gas nadir. Kemudian kita pergi kepada bahan molekul. Bahan molekul adalah gabungan lebih daripada 2 atom yang tadi saya dah ajar, yang mana dia terdiri daripada gabungan 2 atau lebih atom secara kimia, sama ada atom yang sama atau berbeza. Tadi saya dah cakap molekul oksigen, contohnya oksigen terdiri daripada 2 atom oksigen. Molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kebanyakan bahan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Selalunya benda ini, kebanyakan benda bukan logam terdiri daripada molekul. Bahan ion. Bahan ion tadi saya dah cakap dia terdiri daripada charge, ataupun dia terdiri daripada charge positif dan negatif, yang mana tindak balas unsur logam dengan unsur bukan logam. Unsur logam dan unsur bukan logam di sini ada perpindahan elektron. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Contoh bahan adalah garam. Garam terdiri daripada ion natrium
dan ion klorida, iaitu Na+, sodium ion, natrium ion, ataupun chloride ion, ion chloride. So kewujudan unsur dalam bentuk. Kebanyakannya unsur dalam bentuk ini bentuk atom, bentuk molekul, bentuk ion. Contoh-contohnya seperti di bawah. Pertama, ferrum. Kalaulah tukul besi itu yang berkarat, tukul besi tersebut dia terdiri daripada unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Tetapi kalau tukul yang tak berkarat, unsur ferrum wujud dalam bentuk atom. Yang tadi kalau unsur tukul tersebut berkarat, dia terbentuk ion. Tapi kalau tukul tak berkarat, dia terdiri daripada atom, iaitu atom apa? Iron. So maksudnya dekat dalam ni ada Fe atom. Alah, cantiknya. Fe atom ni semua Fe. Tapi dekat sini dia ada Fe yang bercharge. Unsur hidrogen. Unsur hidrogen dalam bentuk ion dalam jus limau. Dalam jus limau, di dalam air, dia terdiri daripada ion-ion, iaitu bercharge, positif dan negatif. Tetapi unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul dalam udara sebagai molekul, bukan dalam bentuk charge. Itu sahaja untuk bab ini. Simple kan? So, nota kamu untuk asas jeram ini je. 1, 2, 3. Maksud atom, molekul dan ion sahaja. So, pergi kepada praktis formatif 8.1. Nombor soalan 1 hingga 4 macam biasa. Buat dalam buku latihan kecil. Dan buku teks sila buku kerja sila buat untuk latihan buku kerja. Okay, see you again.